Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Anak-anak dirahmati Allah sekalian, hari ini antum semua bersama dengan ana Muallim Bukhari. Kalau ada pelajar baru, untuk kelas 4 sidik, nama ana Muallim Muhammad Bukhari bin Yusuh. Okey, selamat berkenalan. Kalau untuk bagi pelajar yang lama, selamat kembali ke rumah masing-masing. Kita belajar secara online, antum kat rumah, muallim kat rumah, tapi insya-Allah kita cuba belajar juga. Dan untuk anak-anak 4 sidik, mungkin tak pernah kan muallim ajar antum ke pernah. Jadi alhamdulillah tahun ni, tahun 2021, kita dapat bersama insya-Allah sepanjang tahun ni sebagai muallim akan ajar antum mata pelajaran akidah. Akidah, satu mata pelajaran yang sangat penting dan agak susah, tapi insya-Allah muallim nak pesan awal-awal, kamu kena ada, antum semua kena ada perasaan minat pada mata pelajaran akidah, supaya lebih mudah untuk sama-sama kita faham. Okey, jadi dah lama kan anak-anak 4 sidik tanya bila nak ajar antum, bila muallim nak ajar antum. Jadi alhamdulillah tahun ni ada rezeki kita boleh belajar sama-sama, dan muallim harap antum belajar sungguh-sungguh. Kalau ada apa yang tak faham, keliru ke, boleh tanya pada bila-bila masa saja, insya-Allah. Baik, tanpa melengahkan masa, kita akan tengok, insya-Allah kita akan mulakan dengan buku Muslih dahulu. Ada satu lagi kafar kan, kafar nanti kita akan belajar kemudian, sebab ada sebahagian buku yang belum sampai lagi. Baik, untuk pelajaran Muslih ni, akidah Muslih, kita akan guna buku tu lah, buku yang ada dalam video ni kan, ataupun macam ni kan. Okey. Buku ni kita akan guna dan kita sama-sama belajar. Muallim pun boleh belajar, antum pun belajar, dan mudah-mudahan akidah, pegangan keyakinan kita kepada Allah semakin bertambah, insya-Allah. Baik, jom kita tengok sama-sama. Kalau ada buku, boleh buka buku. Pastikan ada pensil ataupun pen ataupun highlight untuk kita tanda perkara-perkara yang penting. Nak highlight ke, nak garis ke, nak bulat ke, supaya kita nampak kita ni belajar dalam keadaan yang bersedia, insya-Allah. Okey, kita tengok dulu isi kandungan. Isi kandungan apa yang kita akan belajar, insya-Allah kita akan tengok dulu pelajaran 1 yang berkaitan dengan qada dan qadar. Qada dan qadar salah satu daripada rukun iman. Daripada darjah 1 sampai darjah 3 dah belajar kan rukun iman. Beriman kepada Allah, dah tengok dah beriman kepada Allah tu macam mana. Beriman kepada kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul. Baik, yang seterusnya unit 2, tadi pengertian. Unit 1 pengertian qada dan qadar. Unit 2 kita akan tengok beriman kepada qada dan qadar. Apa itu maksud beriman kepada qada dan qadar? Dan yang ketiga, sifat orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar. Ada juga orang tidak beriman kepada qada dan qadar. Tak boleh. Kita sebagai orang Islam wajib beriman dengan kesemua rukun iman. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, semula. Okey, kita tengok ni. Ni kita akan pelajaran 1 kita akan belajar dulu dengan unit 1. Okey, jadi antum semua boleh tengok pada muka surat 2. Okey, muka surat 2. Gambar apa tu? Kan? Gambar mata satu bulan. Gambar apa ni? Kalau antum tahu.
Okey, ni gambar orang-orang kan, yang jaga sawah padi kan. Buat macam-macam pakai pada batang kayu. Untuk apa? Untuk halau musuh. Halau macam-macam lah kan, binatang perosak. Jadi kita tengok. Yang pertama kita semak dahulu. Mari kita semak apakah rukun iman. Masih ingat lagi tak rukun iman? Rukun iman semua sekali ada 6. Kan? Sebut sama-sama. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Yang keempat, beriman kepada Rasul. Yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Dan yang terakhir iaitu yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Jadi ada 6 rukun iman yang mana kesemua keenam rukun iman ni wajib kita tahu, wajib kita percaya, wajib kita yakin dan wajib kita beriman. Kerana jika ada salah satu yang kita tak yakin, sebagai contoh, semua kita percaya. Hari akhirat je kita tak percaya. Jadi jatuh kufur kita. Jadi menandakan kita ni tidak beriman. Syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, seterusnya ada dialog di antara pelajar dengan ustazah. Ustazah, apakah yang dimaksudkan dengan beriman kepada qada dan qadar? Dia tanya. Apa maksud beriman kepada qada dan qadar? Ustazah tu jawab, beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala bererti. Tengok elok. Bererti kita yakin bahawa segala peristiwa yang berlaku adalah menurut ketetapan dan ketentuannya. Yang pertama, kita mesti yakin. Itu tanda kita beriman kepada qada dan qadar. Yakin dengan apa? Yakin dengan apa sahaja yang berlaku, peristiwa apa, sama ada perkara itu baik ke, buruk ke, kita suka ke, kita tak suka ke, kita mesti yakin yang mana perkara tersebut, peristiwa tersebut berlaku menurut ketetapan dan ketentuan daripada Allah. Allah dah tetapkan dah. Allah dah tentukan dah. Sebagai orang Islam, sebagai hamba-Nya, kita mesti terima, kita mesti redha. Kita mesti terima seadanya. Walaupun kadang-kadang perkara tersebut kita tak suka. Sebagai contoh, hari ini kan, apa berlaku pada hari ini, perkara yang paling besar berlaku pada hari ini sehingga kita terpaksa berjauhan belajar macam ni adalah disebabkan COVID-19. COVID-19 tu boleh katakan satu benda yang tidak baik, benda buruk yang Allah turunkan kepada kita. Tapi walaupun buruk, kita tak suka, tapi kita kena berhadapan juga dan kita kena yakin apa sahaja yang Allah turunkan tu, itu Allah telah tetapkan daripada dulu lagi. Dan Allah turunkan sesuatu benda tu pasti ada hikmah, pasti ada kebaikan, insya-Allah. Sama-sama kita doa mudah-mudahan COVID yang berlaku pada hari ini dapat beransur kembali seperti sedia kala, supaya kita boleh meneruskan kehidupan seperti biasalah macam dulu-dulu kan. Dah hampir setahun dah COVID melanda kita. Baik, anak-anak dirahmati Allah sekalian, kena yakin, kena percaya apa sahaja yang berlaku, sama ada baik atau buruk, suka ataupun tidak, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya kita tengok pada muka surat 3. Okey. Sekejap ya. Okey, kita alih sikit. Muka Mualim takut ganggu kamu. Okey. Dia tanya lagi, bolehkah ustazah jelaskan apa itu qada dan apa itu qadar? Apa itu qada dan apa itu qadar? Okey, jadi kita tengok, ada beza tak qada dan qadar ni? Ke sama je? Ke ada beza? Kita tengok. Okey. Yang pertama, qada qada dari segi bahasa bermaksud hukum. Biasa kalau kita belajar dari macam perkataan-perkataan bahasa Arab, memang dia ada dua istilah, dia ada dua kaedah. Yang pertama dari sudut bahasa, yang kedua dari sudut syarak. Bahasa ni maksud asal dia. Dari sudut syarak ni maksud yang lebih terperinci, yang lebih kita faham. Kita tengok dulu qada dari segi bahasa bermaksud hukum. Hukum. Manakala dari segi syarak pula bermaksud ketentuan
atau ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas makhluknya sejak dari azali lagi. Contohnya umur, ajal, maut dan rezeki. Okey, dari sudut bahasa, hukum. Qada maksud dia hukum. Dari sudut syarak, ketentuan atau apa sahaja yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Sejak bila? Sejak azali. Azali ni apa, Mu'alim? Sejak azali ni sejak daripada dulu lagi, sejak kita belum lahir lagi. Allah dah tetapkan dah. Kalau kita sebelum roh kita ni sebelum masuk ke dalam alam rahim, masuk dalam perut mak kita. Kita asal pada perut mak kita kan. Roh tu duduk kat mana? Duduk di Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz itulah Allah dah tetapkan kita punya takdir ataupun qada. Contohnya umur, ajal, maut dan rezeki. Contohnya ajal, maut. Umur, ajal, maut. Umur Allah dah tetapkan dah. Kita akan hidup sampai umur berapa. Itu ketetapan daripada Allah. Kita jumpa doktor pakar macam mana pun, kita makan makanan yang sihat macam mana pun, kalau Allah dah tetapkan kita mati pada usia 10 tahun, kita akan mati juga pada usia 10 tahun. 10 tahun umur siapa? Umur antum lah. Tak adalah. Maknanya umur ni, kematian kita, rezeki kita, Allah dah tetapkan dah. Allah dah tetapkan dah. Kita kena yakin dan percaya. Sebab tu kita ni, kenapa Allah, walaupun Allah dah tetapkan, tapi Allah tak beritahu kita bila kita, umur apa kita akan mati. Sebab apa? Supaya Allah nak uji keimanan kita. Nak tengok kita ni ingat tak kepada kematian, kita ingat tak kepada kehidupan selepas mati nanti. Okey, itu masuk qada. Perkara yang Allah dah tetapkan kepada kita, makhluk dia. Kita lah makhluk dia sejak dulu, sejak azali lagi. Contohnya umur, ajal, maut dan rezeki. Okey, itu masuk qada. Boleh Boleh. Sebenarnya kita tengok maksud qadar pula. Okey, qadar dari segi bahasa bermaksud ukuran. Ukuran dari sudut bahasa bermaksud ukuran. Manakala dari segi syarak pula bermaksud ukuran atau sukatan yang ditentukan atas tiap-tiap makhluk. Contohnya, Ashraf akan memasuki universiti pada tahun 2011. Apabila tiba waktu tersebut, Ashraf berjaya. Ketentuan tahun 2011 itu dinamakan qadar ataupun takdir. Kejayaannya pada hari itu dikatakan qada. Okey. Bila sebut qadar ni, maksud dari sudut bahasa ukuran, dari sudut syarak dia lebih terperinci. Contohnya macam yang disebut tadi, Ashraf tadi kan. Allah dah qada dia akan masuk universiti. Qada dia, takdir dia akan masuk universiti. Tapi pada qadar tu ukuran, ketentuan ataupun dari sudut lebih kepada nombor. Contohnya bila. Jadi Allah dah tetapkan Ashraf tu boleh akan masuk universiti. Tapi bila kita tak tahu. Qadar dia kita tak tahu bila. Qadarnya tu pada tahun 2011. Sama juga kita. Contoh kan, nama apa? Nama Abu Allah takdirkan dia, Allah dah tetapkan dia akan bersunat. Contoh kan, dia akan bersunat. Tapi bila tu kita tak tahu. Contohnya bersunat pada umur 10 tahun. 10 tahun tu adalah qadar dia, ukuran dia, tarikh dia. Bersunat tu adalah qada. Maknanya perkara ni qada, waktu tu adalah qadar. Contoh, Abu, okey, semua manusia akan mati, betul tak? Semua manusia akan mati. Kamu, Mu'alim akan mati. Itu adalah qada yang tadi, qada.
ketetapan Allah sejak azali tadi. Tapi qadar tu bila? Bila kita tak tahu. Qadar ni bila? Kalau mu'alim sendiri tak tahu. Mungkin 2025, mungkin 2030. Tu beza qada dengan qadar. Jadi sama macam Ashraf ni tadi. Ashraf ni qada dia berjaya masuk universiti. Allah dah tetapkan dulu dia akan berjaya masuk universiti. Cuma bila tak tahu. Bila adalah 2011 qadar dia. Jadi beza qada tu perkara yang berlaku, qadar itu adalah waktu ataupun lebih kepada bilangan. Kan? Mati semua orang akan mati, tapi itu adalah qada. Kalau qadar, orang mati berbeza-beza. Kalau mati mungkin umur lain, kamu mati mungkin umur lain, pada waktu lain, umur lain, kan? Itu adalah qadar. Qadar tu berbeza-beza setiap orang. Kalau qada, semua orang akan berhadapan, kan? Ada orang Allah takdirkan dia ada 10 orang anak. Tapi bila itu kita tak tahu. Itu adalah qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, anak-anak dirahmati Allah sekalian. Jadi mak harap kamu jelas. Okey. Yang pertama, kita wajib yakin dan beriman kepada qada dan qadar. Tak boleh ada rasa sangsi, was-was, tak boleh. Mesti yakin sungguh-sungguh. Kerana ini adalah salah satu daripada rukun iman. Okey, lepas tu kita tengok pula maksud dia. Qada tadi maksud dia hukum, dari sudut bahasa, dari sudut syarak, semua perkara yang Allah telah tetapkan kepada makhluknya, pada kita sejak dulu lagi. Contoh umur, rezeki, maut dan sebagainya. Okey, apa pula tu maksud qadar? Qadar pula maksud dia ukuran. Ukuran ni apa? Merujuk kepada bila sesuatu takdir itu akan berlaku. Okey. Macam ni. Allah dah tetap dulu dah suatu hari nanti virus COVID-19 ni akan hadir di muka bumi. Allah dah tetapkan, lama Allah dah tetap dah. Semua benda yang berlaku ni dah lama Allah tetapkan. Tapi qadar dia berlaku pada tahun 2019, 2020, 2021. Okey, itu beza dia, boleh faham qada dengan qadar. Qada peristiwa berlaku, qadar tu merujuk kepada bila ataupun bilangan sesuatu perkara itu berlaku. Okey, anak-anak dirahmati Allah sekalian, boleh kalau tak faham nanti mak terang lagi insya-Allah. Okey. Kita pindah lagi. Okey. Kita tengok pada muka surat 4. Kita tengok dalil dia. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami mencipta tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Ini dalil. Dalil ni apa? Bukti. Dalil ni apa? Bukti. Ini dalil, kita panggil dalil nakli. Dalil daripada Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, apa-apa yang berlaku Allah dah tetapkan dah, Allah dah takdirkan dah. Jadi kita kena terima, kena redha, kena ikhlas dengan setiap yang Allah tentukan kepada kita. Kan? Rupa paras kita kan, Allah dah takdirkan dah. Kena terima. Putih ke, hitam ke, coklat ke, biru ke, hijau ke, kena terima. Kan? Kerana itu yang Allah telah takdirkan kepada kita. InsyaAllah. Seterusnya tengok dalil yang seterusnya. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam surah Al-Ra'd ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Allah mengetahui akan apa yang dikandung oleh tiap-tiap ibu dan mengetahui apa yang kurang daripada yang dikandung dalam rahim itu atau yang lebih, dan tiap-tiap sesuatu adalah ditetapkan di sisinya dengan kadar yang tertentu. Jadi Allah sebut dalam Quran, dalam rahim ibu pun Allah tahu. Allah dah tetapkan dah apa yang lebih, apa yang kurang, dan Allah dah tetapkan berdasarkan
keperluan bagi setiap perkara tersebut, dengan kadar, dengan bilangan yang tertentu. Sebagai contoh apa? Rezeki kita hari ni kita dapat makan apa? Makan nasi. Nasi lauk ayam. Jadi Allah takdirkan kita ada rezeki makan nasi, dan Allah takdirkan nasi dengan ayam tu dah cukup untuk kita, untuk rezeki kita hari ini. Ada orang lain pula rezeki dia bergantung, kan, bergantung kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sebagai hamba Allah kita tak boleh ada sikap dengki, iri hati dengan kejayaan orang lain. Kita kena bersyukur apa sahaja kita dapat yang Allah telah kurniakan kepada kita, kita kena bersyukur. Berjaya dalam pelajaran kena bersyukur, dapat 100 periksa pun kena bersyukur, dapat 30 pun kena bersyukur. Tapi semua benda kena berusaha dulu, kena usaha dulu. Okey, barulah kita boleh bersyukur, bertawakal kepada Allah SWT. Anak-anak dirahmati Allah sekalian. Jadi Allah bukan sekadar suruh kita beriman, tapi Allah hadirkan juga bukti-bukti. Sebagai contoh kan, Allah takdirkan bumi, matahari ini ada fungsi-fungsi dia, ada tugas-tugas dia. Langit, hujan, sungai, laut, semua yang Allah takdirkan. Sungai mengalir, tak pernah berhenti mengalir. Ombak di pantai tak pernah berhenti menghempas. Semua tu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena yakin dan percaya. Apa yang berlaku pada hari ni juga kan, kita belajar secara jarak jauh. Dulu kita tak pernah terfikir kan nak belajar secara jarak jauh macam ni, secara online. Tapi Allah takdirkan macam tu, maka benda tu akan berlaku. Itu semua takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena yakin dan percaya. Anak-anak dirahmati Allah sekalian, seterusnya yang terakhir kita tengok renungan. Setiap manusia pasti akan mati. Namun Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kematian setiap orang itu berbeza-beza. Inilah contoh qada dan qadar. Ia juga disebut sebagai takdir. Maknanya dah bagi contoh dia kan. Qada, semua orang akan mati. Maut tu semua orang akan berjumpa dengan maut. Kan? Walaupun malaikat maut pun dia sendiri pun akan mencabut nyawa dia sendiri. Malaikat maut. Bila nak kiamat nanti. Bila semua manusia dah mati, dia cabut nyawa, tinggal dia pula untuk cabut nyawa diri dia sendiri. Pada waktu itu semua makhluk Allah semua mati. Pada waktu itu Allah sahaja yang maha hidup, al-hayat, yang maha hidup. Jadi kematian itu adalah satu qada. Qada dia, kita ni mati macam mana kita tak tahu. Wallahu a'lam bissawab. Allah je tahu kita mati macam mana. Sebab tu kita kena selalu berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirkan hidup aku, matikan aku dalam keadaan yang baik. Mati dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Dan jangan akhirkan hidup aku, jangan matikan aku dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang buruk. Jadi kita selalu doa, mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan yang baik. Mati beza-beza. Ada orang mati aksiden, ada orang mati dalam tidur, ada orang mati tengah solat, masya-Allah. Ada orang mati sedang membuat maksiat, tengah minum arak, tengah merompak, kena tembak boleh mati. Nampak? Mati yang berbeza-beza itu adalah qadar. Itu adalah takdir, itu adalah ketentuan qadar. Kalau qada, semua orang akan mati. Baiklah, anak-anak dirahmati Allah sekalian. Ini adalah kelas pertama kita. Jadi muallim tidak bercadang untuk terlalu lama, sekadar permulaan bagi kelas pertama kita, insya-Allah. Tiap-tiap minggu muallim akan post, muallim akan bagi, kita akan belajar secara online, dan muallim harap antum semua boleh memberi perhatian, ambil perkara-perkara yang baik, amalkan dalam kehidupan seharian. Okey? Kalau ada apa-apa soalan, boleh tulis di bahagian komen. Dan muallim minta tolong anak-anak yang dah tengok video akidah 4 sidik ni, boleh tulis nama kat bawah. Tulis nama, cakap tulis nama pun dah okey dah, dah faham dah. Yang maknanya kamu dah tengok video. Tapi jangan tulis nama terus, komen dulu. Tengok dulu sampai habis, baru tulis nama. Okey? InsyaAllah. Mudah-mudahan saya doakan antum semua sihat walafiat, duduk kat rumah, duduk kat yang baik-baik. Senangkan mak ayah kan, bantu mana-mana yang kita mampu bantu.
Dan jangan lupa solat 5 waktu, baca Quran, doakan juga pada muallin dan muallimah untuk terus diberikan kekuatan untuk mengajar antum secara online, insya-Allah. Yang baik datang pada Allah, yang lemah pada diri muallim sendiri. Kita tutup kelas kita hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.